Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua daripada bumi Mekah Al-Mukarramah? Alhamdulillah, kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberikan kesempatan berada di bumi Mekah Al-Mukarramah. Ya, ni belakang saya ni bukannya green screen, bukan. Ni memang live ni. Live berada di Syarif Ibrahim Khalil di Misfalah. Saya ni berada di hadapan hotel Polayan Al-Haram, Hotel Andalusia lah ya. Dan para jemaah sekarang ni baru saja pulang daripada masjid, daripada solat Isyak tadi. Kita pun dah selesaikan amanah untuk berinfak sabil kepada para jemaah yang mana mengirim infak sabil Mekah, sedekah-sedekah. Kita belikan nasi ayam, nasi mandi ya. Menjawab beberapa persoalan yang diutarakan, kita menyambut baik alhamdulillah dengan apa yang dibuat oleh pihak kerajaan Saudi, mengangkat penjarakan, dah boleh semayang rapat-rapat, dah tak perlu ada PCR dengan RTK. Ini satu benda yang cukup baik untuk kita lah dari sudut keuangan kan, menjimatkan kos. Ya, buat PCR bukannya murah pun kan. Kalau nak buat PCR 150, kalau nak buatnya urgent sampai 470. Allah Akbar kan. Yang mana kalau yang positif, kita minta dia buat re-PCR, duit lagi. Jadi bila dihapuskan PCR ni cukup bagus ya. Namun begitu, kepada tuan-tuan yang ada rasa bergejala, saya sarankan untuk tuan-tuan jalankan jugalah ujian RTK setidak-tidaknya untuk memastikan kesihatan berada di tahap yang maksimum ya. Kalau kita sihat walafiat, kita pun tak nak ada orang lain yang batuk-batuk, demam-demam COVID dalam kapal terbang kita, betul tak? Kan? Jadi kita pun samalah kan. Apapun, minggu ni masih lagi airlines meminta PCR dengan RTK. Pada minggu hadapan mungkin kan, kalau sekiranya dibatalkan, insya-Allah kan, insya-Allah baru airlines boleh stabil lah. Ni tiba-tiba mengejut aja, airlines tak bersedia apa semua. Jadi mungkin pada minggu hadapan akan berbuat kuasa. Apapun, kita sedang menunggu Kementerian Kesihatan dan juga kita punya Kementerian Pelancongan kan, di Malaysia, Mautek apa semua, sama ada perlu ke tidak membuat PCR, RTK apa semua. Kita harap kerajaan kita pun mengikut jejak langkah Saudi lah kan. Jemaah umrah lepas ni tak payah nak PCR dah. Keluar macam biasa, immigration terus chop keluar. Paling tidak buat breath test tu macam saya tuan. Masa bulan lepas dia tak ada PCR. Kalau saya post positif, saya pernah positif pada 25 Januari itu. Jadi dalam tempoh 60 hari post positif, tak perlu ada kuarantin dah. Kita ni imun katanya, entahlah betul tak tidak kan. Maka kita hanya buat breath test je, gitu. Dia boleh detect. Dan kalau kita ada COVID, maka tak payah pakai gerang tracker. Dan kita bebas. Kita punya MySejahtera pun daripada kuning jadi ke biru semula, low risk. Dan bagus benda ni saya rasa kan. Patutnya semua orang buat breath test je, tak payah nak PCR jolok-jolok hidung, tak payah. Kan kerajaan pun jimat masa apa semua kan. Gitu. Dan walaupun di Mekah sekarang ni dalam keadaan tidak diwajibkan lagi memakai mask, tapi saya kira masyarakat masih lagi banyak yang pakai mask ni. Kita tengok walaupun mask kat dagu ke apa semua kan. Ya, tapi kebanyakannya mesti lagi memakai mask lah kan. Macam ni jemaah kita ni orang pakai mask. Sebab dah terbiasa pakai mask ni, bagus juga kan. Kita ni, kalau dulu saya ingat lagi waktu sebelum pasca COVID, kita tengok orang pakai mask ni pelik. Tengok pelik raya kan.
Tapi sekarang ni bila dah kena Covid, tak pakai mask pula rasa pelik kan. Kenapa tak pakai mask? Dia rasa macam bahagia je, macam tak ada apa-apa je. Aku ni kebal kena Covid. Jadi saranan saya, walaupun yelah kerajaan Saudi tak mewajibkan, di tempat terbuka macam ni boleh buka mask apa semua, pakailah kan, pakai setiasa. Kita masih lagi belum selesai Covid ni apa semua. So jaga molek-molek lah, jaga diri apa semua. Ni pun seorang dua jemaah, saya sendiri pun dah tak larat kaki. Ada yang dedor kan, ada yang semua. Memang batuk semua ni pergi Mekah itu hadiah lah kan, memang tak boleh buat apa. Tetapi hari ni kalau pantang batuk semua, orang kaitkan dengan Covid kan, orang takut. Oleh demikian, kita mengharapkan agar kita semua dalam keadaan yang sihat, semaksimum mungkin, seoptimum mungkin, membolehkan kita beribadah dengan baik apa semua ya. Okey, itu berita yang terkini lah daripada Saudi Arabia. Termasuk juga insurans ya, diwajibkan bagi mereka yang visa pelancong. Macam saya masuk dengan visa pelancong. Bercerita dengan tuan-tuan berkaitan dengan visa pelancong ni pendapat peribadi saya lah ya. Masuk dengan visa pelancong bagi saya agak kurang memuaskan. Sebagai jemaah umrah, kita nak smooth, muasasah sini dapat handle, baik basnya, baik kalau kita ni kena masuk hospital kan, dijaga, di garanti lah kan, pembayaran apa semua oleh visa umrah, insurans tadi tu kan. Bila kita pakai visa umrah ada insurans Saudi. Tapi kalau visa pelancong, kalau sakit kena bayar sendiri. Lepas tu tak ada muasasah. Macam bas pun, saya sebagai mutawib, kita kena call sendiri kan, kena deal sendiri. Khususnya bila di Madinah, Raudah kan, saya faham sebulan ni nampak gaya ramai betul yang PM saya kata Raudah tak dapat apa semua kan. Ada yang buat emoji nangis, ada yang sedih betul tak dapat masuk Raudah. Kita pun terasa sedih lah kan, sebab ini satu benda yang tak sepatutnya berlaku lah kan. Semua orang dapat masuk apa semua, tapi kita hanya boleh berselindung di sebalik nama muasasah. Kita boleh katakan ini orang terlalu ramai apa semua kan. Tuan-tuan sebagai jemaah takkan nak dengar benda-benda gitu kan. Kita tahu kita nak dapat lah satu, paling tidak pun satu Raudah, paling tidak satu umrah gitu kan. So far umrah dengan visa pelancong tak ada masalah ya. Bagi saya, walaupun permit, ada juga jemaah saya seorang dua, dia punya iPhone, dia punya handphone tu low class mungkin, tak boleh nak install, data not connection lah, data tak ada lah, macam-macam. Jadinya benda tu berlaku. Jadi setakat macam umrah, kita screenshot aja member punya yang warna hijau, dia pegang buka kat screen, polis ini tengok hijau-hijau gitu, jalan aja. Malaysia tunjuk gelang, tunjuk hijau, beres. Bukan ada cek nama pun kan. Jadi screenshot bagi kat member, boleh pakai. So far alhamdulillah jemaah saya umrah tak ada masalah. Berapa hari dah tak ada Itamarna kan, tak boleh nak install disebabkan handphone yang terlalu rendah resolusi apa semua, sistem operating dia, OS dia. Jadi tak boleh nak install. Tapi bila ke Madinah, Raudah dia tengok teliti betul. Dia tengok betul nama apa semua kan. Jadi untuk wanita kesian. Hari ni saya tengok, semalam saya tengok, kemarin saya tengok, hari ni saya tengok lagi. Raudah bagi perempuan semua kelabu je kan, kelabu. Yang lelaki ada lah kan, yang lelaki ada warna hijau, ada warna kuning. Tapi perempuan langsung kelabu, tai kambing tu lah kan, kelabu tai anjing. Macam mana nak mohon permit kalau tuan-tuan pergi dengan visa umrah? Tidak-tidaknya muasasah boleh usahakan permit apa semua. Tapi visa pelancong ni semua nak kena sendiri. Jadi bagi saya agak lemah bagi jemaah yang masuk dengan visa pelancong Jadi insyaAllah benda tu saya kira pihak travel boleh buat satu perubahan yang baik lah kan. Bila sebut saja umrah, mesti pakai visa umrah. Kita bukannya nak holiday kan. Kita datang sini bukan nak holiday, kita nak buat umrah. Kita nak ada pengurusan yang cekap.
oleh pihak travel dan sebagainya. Jadi bagi saya itu perkara yang dititik beratkan oleh para jemaah lah ya. Apapun kepada tuan-tuan yang insya-Allah bakal datang ke Mekah apa semua ni, cubalah tanya dengan pihak travel. Tak kisah travel apa pun tuan-tuan, kan, supaya minta visa umrah lah digunakan kan untuk jemaah-jemaah umrah ya. Okey, ada yang bertanya berkaitan dengan cuaca di Mekah. Cuaca di Mekah sangat-sangat baik. Cuaca Mekah sangat baik ya. Tadi malam nampak bulan sabit. Mana ke bulan tak nampak lah. Okey, bulan sabit. Cuaca agak berangin sikit kan. Madinah masih lagi dilaporkan katanya sejuk. Jadi saya mendoakan tuan-tuan dipermudahkan segala urusan, supaya dijauhi daripada penyakit-penyakit Covid ni apa semua, dan dapat hadir sendiri ya, ke tanah haram Mekah Al-Mukarramah ini, dapat pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umrah, dapat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah ya. Jadi itulah doa saya untuk tuan-tuan. Salam sayang, salam mesra daripada bumi Mekah Al-Mukarramah untuk semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan juga merahmati usia dan juga kehidupan tuan-tuan. Kepada semua para jemaah yang menyumbang infak sabil Mekah, terima kasih. Saya ucapkan jutaan terima kasih kerana tuan-tuan menyumbang pahala untuk tuan-tuan. Saya tolong urus je kan. Saya tolong urus sebagai khadam haramain. Kita tumpang-tumpang pahala je lah kan, menguruskan duit orang apa semua. Jadi infak sabil, baca Yasin, tahlil Mekah, wakaf dan sebagainya ya. Jadi kalau tuan-tuan yang ingin membuat benda tu, badal umrah, wakaf, infak sabil sebagainya, boleh hubungi saya. InsyaAllah kita akan uruskan dengan sebaik mungkin untuk tuan-tuan ya. Okey, baik. Menara jam Abrash Mekah Cloud Tower. Okey, kita jumpa lagi pada kesempatan video yang akan datang. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.